Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna ilma amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana hari ini kita berada hari yang hampir kepada penutup tirai tahun 1441 Hijrah. Hari ini kita berada hari yang dua hari yang terakhir daripada bulan Zulhijjah. InsyaAllah kalau dipanjangkan umur, esok kita akan berada pada hari yang terakhir pada bulan Zulhijjah dan akan melangkah pada tahun 1442 Hijrah, iaitu tahun baru, tahun baru Hijrah. Bila kita berada pada tahun baru dan kita berada hari ini pada akhir daripada bulan penutup bagi tahun, maka perbanyakkanlah amalan untuk kita sebagai persiapan bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan Muharram adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ia dimuliakan? Kerana di dalamnya ada 10 Muharram. Kemuliaan bulan Muharram kerana ada 10 Muharram. Termasuklah maknanya 2 bulan lagi. Dan bulan Muharram ini adalah bulan yang dia bersebelahan dengan bulan yang dimuliakan, iaitu bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah adalah juga bulan yang dimuliakan. Dan kerana apa dia mula? Kerana 1 hingga 9 Zulhijjah adalah hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita berada di dalam bulan yang mulia ni, hendaklah kita memperbanyakkan ibadat. Para ulama mengatakan bila masuk dalam bulan Muharram, maka di antara amalan yang sangat dituntut kepada kita, amalan sunat, ialah memperbanyakkan solat sunat dan memperbanyakkan puasa serta zikrullah. Jadi mudah-mudahan kita masuk dalam bulan Muharram. Di antara puasa yang disunatkan ialah puasa Yaumul Ashura. Yaumul Ashura kerana ia jatuh pada hari 10. Yaumul Ashur ataupun hari 10. Dan Rasulullah SAW menyebutkan, sekiranya aku diberi kesempatan untuk hidup pada tahun akan datang, maka aku akan berpuasa pada hari Tasu'a wa Yaumul Ashur. Makna hari 9 dan hari 10 menyalahi daripada perbuatan orang-orang Yahudi dan Nasara. Orang Yahudi Nasara dia puasa pada hari 10 ya. Jadi Rasulullah kata takhalifu minhum, maka engkau berbeza dengan mereka. Ambil puasa hari 9 dan hari 10. Jadi mudah-mudahan pada hari itu kita dapat melakukan ibadah puasa, insya-Allah. Kita berada pada pasal yang ke-6, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Pada muka surat 69 menyatakan rahsia haji, kelebihan dan adab-adabnya. Jadi berada pada bulan haji. Zulhijjah merupakan bulan haji. Ramadan, Syawal, Zulhijjah itu adalah disebutkan nama bulan-bulan haji. Jadi apabila orang menunaikan haji, apakah rahsia di sebalik perintah Allah Subhanahu wa taala? Wa azzim fin nasi bil hajji ya'tuka rijala. Serukanlah mereka untuk menunaikan haji. Jadi Allah Taala kata perintah seru manusia untuk menunaikan. Apakah hikmah? Apakah makna rahsia di sebaliknya?
Allah Ta'ala sebut al-hajju ashhurum ma'lumat. Makna bulan haji ini, al-haji ini ialah bulan yang telah tertentu dia punya waktu dia, dan dah tentu dia bukan sepanjang tahun, dia dah tentu ada bulan-bulan, maknanya ada miqat dia yang tentu. Jadi tuan-tuan, kita akan melihat apa kata pengarang kitab kita ni, di dalam kitab yang kita baca, Manhaj Hidup Orang Beriman. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fi daraini. Seseorang yang ingin menunaikan fardu haji, orang yang nak menunaikan fardu haji, apabila telah sampai kepada manistata'. Manistata' ni maksudnya apa? Kemampuan. Kemampuan dalam masuk manistata' ni ada ditentukan dalam syarak. Makna ada perbelanjaan pergi dan balik, ada perbelanjaan untuk orang yang ditinggalkan, sihat tubuh badan, aman dalam perjalanan, punya pengangkutan yang boleh menyampaikan. Ini semua dah, semuanya adalah termasuk daripada mastitata', punya waktu yang lapang untuk mengerjakan. Jadi orang yang nak menunaikan ini haji, terlebih dahulu hendaklah melakukan perkara-perkara yang tersebut. Walaupun dia ada manistata', tapi hendaklah dia menunaikan dahulu perkara-perkara yang ni sebelum pergi. Orang sebelum pergi menunai haji, apa dia kena buat? Yang pertama, bertaubat kepada Allah Ta'ala. Kerana di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang bertaubat maka dia seperti mana orang yang tidak ada dosa. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kamu dengan taubat nasuha. Taubat nasuha ni ada dia punya syarat-syarat dia. Meninggalkan perkara yang dilarang, berazam tidak akan kembali lagi melakukan. Yang ketiganya, mengiringi segala perbuatan yang telah lalu dengan amal-amal kebaikan. Itu adalah dia punya syarat dia. Kalau yang berhubung dengan manusia, maka hendaklah dikembalikan barang yang diambil. Itu syarat yang bersangkutan dengan taubat nasuha. Tidak melengkapi dia punya syarat, maka taubat nasuha itu tak sempurna ataupun tidak sah. Jadi berbeza dengan istighfar. Kerana orang yang bertaubat sudah tentu dia beristighfar. Orang yang beristighfar belum tentu dia bertaubat. Itu dia berbeza. Sebab taubat ni mesti melalui jalan peraturan ni. Dia ada syarat-syarat yang mesti dipenuhi. Adapun orang beristighfar, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, dia istighfar dalam masjid, keluar kan dia ambil selipar orang. Dia belum tentu lagi dia bertaubat tau. Tetapi kalau orang yang bertaubat, dia meninggalkan. Kerana syarat untuk sah taubat itu meninggalkan perkara yang dilakukan, perkara-perkara maksiat yang dilakukan, baru sah taubat dia. Itu baru satu syarat. Berazam tidak akan buat lagi. Kalau dulu, kalau turun je masjid, selipar orang mesti sapu. Ada? Dia berat. Maka turun hari ni tak. Kan? Walaupun selipar dia hilang, dia tengok je selipar Pak Imam di kanan, nak ambil tidak, aku dah taubat, tinggal lah. Jadi gitu. Kan? Diiringi makna perkara jahat tadi dengan perkara yang baik. Itu maksud taubat, iaitu mengembalikan hak orang lain yang diambil secara zalim dan melunaskan segala hutang piutang. Mana orang yang sebelum dia pergi, dia dah ada manistata untuk dia pergi, dah ada kemampuan belanja semua cukup dah, maka bila sebelum dia pergi, dia taubat dulu. Kan? Dia kena taubat dulu. Hak orang ambil secara zalim, pulang balik. Ada hutang piutang, bayar. Kita ni kalau pergi tak kira tu. Kita pergi umrah, balik, hutang tak nak bayar. Kita hutang dengan orang, dengan kawan kita, dah setahun dah hutang, tapi pergi umrah setahun 2 kali, hutang tak bayar. Jadi macam mana? Sedangkan di dalam hukum,
kalau sekiranya orang tu berhutang, dia tak nak bayar hutang, maka boleh orang yang memberi piutang tidak mengizinkan dia pergi. Boleh? Nah hukum. Kan? Dia kena bayar hutang dulu. Kalau orang yang tu tak mengizinkan, dia kata engkau nak pergi, kau bayar hutang dulu. Tidak, kau tak boleh pergi. Tak boleh pergi. Kita sedap naik kapal terbang tu, makan dalam tu. Kan? Hutang tak bayar. Saja je jumpa. Besok aku nak pergi umrah. Kan? Siap cakap lagi. Kawan takkan cakap hutang bayar lah. Kan? Tak ada, takkan dia cakap macam tu kan. Kan? Siap salam kau pergi kita. Kan? Ini tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dia buat tak tahu je kan. Sebab tu kita kena ingat, ada hutang piutang bayar kan. Sebab apa? Kita ni pergi menunaikan haji ni di antara dua keadaan, kembali atau tidak. Kan? Sebab orang yang nak menjadi tetamu Allah ni, sebab orang yang pergi haji dinamakan duyufur rahman. Duyuf maksudnya tetamu. Tetamu ni mesti orang mulia-mulia tuan-tuan. Dan nak menjadi pun duyufur rahman ni lah tetamu yang mempunyai sifat yang pengasih. Kau pergi sana, kau taubat, Allah Ta'ala ampunkan. Allah Ta'ala terima taubat kau. Sebab Allah Ta'ala yang bersifat dengan sifat penyayang. Dan jadi dengan sebab itu nak pergi ni orang kena membersihkan hati dia, zahir batin dibersihkan. Jangan ada maknanya perjalanan dia itu bersangkut paut dengan hubungan dengan manusia. Sebab dia nak berjalan, kerana pergi haji ni umpama orang berjalan ke padang mahsyar. Dia bila berjalan ke padang mahsyar, dia tidak ada sangkut paut dengan hubungan dengan makhluk. Walaupun ada orang sebelah, masing-masing dengan cara sendiri. Ini diumpamakan tuan-tuan, perjalanan kita tu menuju ke padang mahsyar. Sebab tu maknanya haji ni banyak dia punya falsafah yang perlu kita fahami. Bukan setakat untuk dapat title haji je, bukan setakat untuk mencukupkan rukun Islam, menyempurnakan rukun, tapi di sebalik menunaikan haji itu dia mengandungi falsafah yang besar, hikmah, dan dia punya maknanya pengajaran yang besar. Itu yang pertama. Yang keduanya, menyediakan perbelanjaan yang mencukupi kepada orang yang berada di bawah tanggungan sepanjang tempoh pergian ke tanah suci Mekah. Jangan dia sedap pergi haji, yang kat rumah tak makan, duduk kat masjid, asal ada belajar je dapat makan. Tak ada, tak dapat. Kena sebulan, pergi pula 60 hari, lama pula tu. Balik-balik mana ada, rupanya dah terlentang dekat beranda masjid kan. Tak boleh gitu tuan-tuan. Belanja mesti bagi. Sebab itu di antara syarat man istata'. Orang yang nak pergi itu mesti menyediakan belanja yang cukup kepada orang yang nak tinggal. Termasuklah api, air, semua kena tinggalkan. Besok dia baliknya bergelap je, api tak ada. Kalau dia sewa rumah, mesti tinggalkan duit sewa rumah, supaya bila dia balik jangan tidur kat masjid pula lepas tu. Tak boleh kan. Perbelanjaan mesti tinggalkan. Jadi itu yang kita kena ingat. Jangan sedap untuk pergi, nampak boleh pergi aja. Jadi tanggungjawab sebelum nak pergi itu mesti dilaksanakan dulu. Sehingga mana perbelanjaan ni mestilah mula dia pergi sampai dia balik. Berapa kadar yang perlu ditinggalkan, dia mengikut keperluan satu orang punya makan, mengikut uruf zaman. Mengikut uruf zaman. Maksudnya kalau satu hari berapa ringgit orang makan, makan yang menjadi, kita kata kalau tak minum pagi pun tak apa, dia makan siang makan malam, biasa berapa? Kalau satu orang satu kepala RM10, kita kira lah untuk satu bulan. Kan, satu bulan 300. Seorang kalau 8 orang, siap ke je lah. Anak bergarus pula.
Sediakan aja lah kan? Dia kena sediakan dengan makanan kadar uruf kan? Berapa keperluan. Jadi tuan-tuan, ni mesti dia ambil kira supaya kita pergi ni selesa, anak-anak dia tak jadi susah dengan pemergian kita kan, tak jadi susah. Jadi perlu kan kita tinggalkan sesuatu. Yang ketiganya, memulangkan segala barang amanah yang disimpan kepada para pemiliknya. Sebelum kita pergi, apa-apa orang amanahkan kita simpan, kena kembalikan balik kan? Tidak nanti susah. Bila dia menuntut, kalau kita mati di sana, dia tuntut, anak-anak tak tahu, itu merupakan satu beban yang dia terpaksa tanggung di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu berat tu tuan-tuan kan? Macam mana besok dalam keadaan ramai manusia dia, lautan manusia nak cari pemilik kan, nak cari pemilik orang yang kita simpan amanah ni. Kalau kita tak pulang kan, benda tu besok ditanggung oleh orang yang memegang amanah. Kena cari. Boleh cari lautan manusia, tak mampu kita tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tak kira apalah, kembalikan. Yang keempatnya, membawa bekalan daripada harta yang halal. Nak pergi sana bawa harta yang halal. Perbelanjaan yang mencukupi untuk perbelanjaan pergi dan balik, tanpa merasa sayang dan kedekut, iaitu dengan membawa lebih sedikit agar dapat bersedekah dan menolong golongan miskin di tanah suci. Jadi tuan-tuan, mana kena ada bekal. Kita nak berjalan jauh, bekalan penting kan, supaya kita tidak menghadapi kesukaran dalam perjalanan. Perbelanjaan yang mencukupi, pergi dan balik mesti ada kan. Jangan main tawakal aja. Dia tawakal ni bila terlalu tinggi ni pun susah juga nak. Tawakal, ada duit tawakal, wah ini main tawakal dia susah kan. Mak pergi tu pasti kan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegur seorang sahabat kan, dalam bab tawakal ni. Dia datang jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tanya, mana tambat unta? Tawakal ya Rasulullah. Rasulullah kata tawakal ni mesti ditambat dulu baru tawakal. Rasulullah tanya dia, kau tambat? Tak, tawakal. Tak kena. Rasulullah kata tu bukan tawakal, tu itu bala namanya. Tawakal ni maknanya kau ikat dulu. Kalau motor tu dikunci dulu. Jangan maknanya nak semayang, nak berjamaah tu, kerana nak jamaah tu, kunci pun tinggalkan kat motor, siap start dah start aja kan. Mana letak kunci? Motor dekat motor, siap dah hidupkan enjin, tak ambil, tawakal. Itu tuan-tuan, maut macam tu kan. Bersorak berompak, dia kata baguslah, dia kata orang ni semayang siap startkan lagi, dia kata tinggal bawa aja, dia kata. Itu silap tu tuan-tuan. Jadi Rasulullah menegur, kata tawakal ni mesti didahulu dengan usaha. Tak ada usaha tak boleh, itu bukan nama tawakal. Kalau sekiranya kau dah tambat, dia hilang juga, itu maknanya takdir. Kan berubah tu, dia berubah. Dah dikunci betul, rantai lagi. Rantai bukan kecil-kecil, sebersolongan tu. Keluar tengok 3 tayar je, badan dah tak ada. Takdir. Dah usaha dah kan. Orang yang macam ni, bila dia redha. Kerana apa? Dah melalui proses usaha dan ikhtiar. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, nak pergi haji mesti membawa bekalan daripada harta yang halal. Pastikan RM2 yang dibawa itu halal. Kerana apa yang dimakan kalau tidak halal, yang masuk di dalam perut kita
maka dia menjadi api neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sesuatu yang masuk di dalam perut yang tidak halal, maka Rasulullah kata fannaru aula bih, api neraka itu lebih aula daripadanya, kan? Jadi nak tunjuk pada kita halal itu adalah satu jaminan, satu jaminan. Kemudian maknanya bawa lebihan dan jangan kedekut. Sedekah, tuan-tuan, duit yang kita ada ni, yang banyak pada kita ni, yang benar-benar menjadi hak milik kita, apa yang disedekahkan, itulah sebenarnya yang menjadi milik kita. Sebab kita boleh lihat bila bertemu dengan Allah. Hari ini yang kita simpan berjuta-juta, beribu-ribu dalam bank, kalau kita tak sedekah, itu kemungkinan tak jadi hak milik kita. Kalau kita mati, jadi hak waris, kan? Ataupun tak jadi hak waris, orang lain ambil. Mungkin hak yang kita simpan beribu-ribu ni jadi hak untuk beli obat sebab sakit, habis beli obat, kan? Tak habis. Ataupun hanya menjadi sebagai, maknanya najis saja. Yang beribu-ribu ni jadi najis saja. Makan keluar balik, makan keluar balik, tak ada apa. Yang kita sedekah walau 5 sen sekalipun, itu hak kita. Hak yang menjadi, yang benar-benar menjadi simpanan kita di sisi Allah. Jadi itu yang kita nak kena ingat, teman-teman. Hari ni kalau kita kata duit aku ada 1 juta, belum lagi hak kita tu. Belum tentu kita mati besok berebut orang, kan? Yang kita bagi daripada 1 juta tu 10 ringgit, yang tu lah sebenarnya kita punya duit. Jadi itu sebab kita kena ingat-ingat, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sedekah, sama ada yang kau beri itu orangnya betul ke tak betul, itu lain kira. Dia dah letak dapat pahala sedekah dah. Ada orang mengadu, dia kata bila dia bersedekah, orang pun cakap yang kau sedekah tu pencuri. Dia kata aku tak tahu. Tapi pahala sedekah tetap dah dapat. Kemungkinan dengan sedekah kita ikhlas, yang didapat tu pencuri ni akan berubah jadi orang baik-baik. Satu hari dia sedekah dengan orang, dengan seorang perempuan, tapi malangnya sedekah dia salah juga. Perempuan yang dia sedekah tu, orang kata itu pelacur. Orang kata, ulama kata sedekah tu sah, sehingga pelacur tu berubah dengan sebab sedekah tadi. Jadi tuan-tuan, kita jangan ambil kira. Kita sedekah tu, yang minta tu anak orang miskin, kan? Anak orang fakir. Hari ni kita duduk di masjid, kan? Tuan Imam nak balik Kedah lah. Kita kata dalam hati, tahiyya ke? Bukan main smart lagi datang nak balik Kedah. Kita kata ya ke? Kan? Saya ni dah berapa hari tak makan, orang, kan? Tapi tengok datang cergas dia, dah dapat duit, kita tengok berlari keluar. Tadi kata tak makan. Itu tuan-tuan, antara dia dengan Allah. Kita yang niat sedekah, pahala tetap dah dapat, kan? Kadang-kadang staf saya marah. Dia kata, ustaz ni kalau orang minta bagi aja. Bagi, kan? Dia bohong, dia tipu, itu dia dengan Allah Ta'ala lah, kan? Kita bagi je. Dari bila dah ada orang datang je, Pak Imam besar, Pak Imam besar, semua gerak kat kita pula. Sudah. Kan susah juga, kan? Susah juga kita gitu. Daripada guard pun tolak kat kita. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah dah. Jadi yang kelimanya, membawa sesuatu yang menjadi keperluan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan orang yang bila dia bermusafir, jangan lupa
sikat. Ini sunnah. Kalau bila musafir ni dia kusut masal, Rasulullah Islam melarang orang ni dalam keadaan tak terurus. Sebab tu bila berjalan sikat kena bawa, kan? Cermin kena bawa. Jangan bawa cermin musuh ni nak masuk ke dalam beg mana, bawa yang kecil, kan? Itu keperluan, kan? Keperluan yang orang hari ni kalau berjalan dia tak bawa, dia tak ambil berat. Siwak hari ni kita tak bawa siwak. Kalau nak siwak lagi senang, hanya kayu je. Hari ni susah, kita bawa beruk gigi, obat gigi bawa. Sebab orang bila bermusafir mulut dia berbau, kan? Minyak wangi kena bawa. Bila bermusafir minyak wangi bawa. Dan disuruh bawa bantal kecil. Mikhaddah tu bantal kecil disuruh dalam musafir. Jangan bawa yang Dreamland ni, yang kecil je. Hari ni kita dah kalau kita pergi ke tu, dia dah ada sedia yang tu. Itu sesuai tu. Mana orang barat buat, kita yang dapat. Sebenarnya Islam yang suruh, kita tak nak buat. Oh, dulu kalau nak pergi haji naik kapal laut, dia bawa bantal kecil je. Bantal kecil. Kita tak fikir tu, tuan-tuan. Itu sunnah yang ditinggalkan. Ini maknanya, termasuklah maknanya peralatan untuk mendirikan solat. Nak sembahyang kena ada. Bawa air lalin, bawa. Tikus sembahyang tak bawa, sudah, kan? Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bila bermusafir ini mesti diutamakan dulu. Kita yang lain-lain kita utamakan dulu. Perkara-perkara yang menjadi sunnah semua tinggal. Dah sampai destinasi, ada bawa bulu gigi? Tak ada. Kayu siwak? Tak ada. Mulut, gigi berselaput, macam warna emas, kan? Jadi tak boleh. Islam ni kan suruh bersih, kan? Islam suruh bersih. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sikat dia suruh bawa. Sebab kita tak ambil berat. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, celak. Bila bercelak ni kan dia nampak mana orang itu kemas sebanyak masa. Sebab tu kalau kita membaca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan? Hadis yang kedua tentang bab iman, Islam wal ihsan. Satu hari seorang lelaki telah datang, ja'a rajulun, telah datang seorang lelaki, dalam keadaan maknanya min asari safar, tidak terlihat kepada dia kesan-kesan orang yang bermusafir. Dia kata apa? Bayadus siyabi, bajunya yang putih, wa sawadus sya'ri, rambutnya yang hitam. Nak tunjuk tuan-tuan, kita disuruh, kan, kemas. Apatah lagi masuk dalam majlis ilmu contohnya, disuruh kemas. Disuruh kemas. Kerana hadis itu kalau kita tengok, malaikat Jibril mengajar kepada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan secara umumnya nak tunjuk kepada kita adab-adab ketika mana masuk dalam majlis ataupun ketika mana orang bermusafir. Maka dia walaupun dalam keadaan musafir yang jauh, maka kelihatan mesti kemas. Sebab tu mesti ada dalam musafir sikat, cermin, celak, beruh gigi, mesti ada. Kerana apa? Ini menampakkan kebersihan. Sebab tu jangan pandang masalah ni dipandang ringan, kan? Sebab tu dikata dia apa? Di antara perkara-perkara yang mesti dilakukan sebelum daripada menunaikan haji, sebelum pergi,
Seterusnya yang keenam, mencari rakan perjalanan. Yang mana? Yang soleh. Sebab tu tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Sayyidina Umar radhiyallahu an memberikan satu panduan dalam orang yang nak mencari sahabat. Satu hari seorang lelaki datang bertemu Sayyidina Umar. Ya Umar, ini sahabat aku. Umar kata, pernah tak engkau bermusafir dengan dia? Tidak. Pernah tak maknanya engkau mengamanahkan sesuatu kepadanya? Tidak. Kan? Kalau macam tu, dia belum jadi sahabat. Kerana apa? Sahabat ini, dia nak tahu sahabat, dia mesti bermusafir dengan kamu. Sebab tu tuan-tuan, kita kalau nak tahu perangai orang ni, kita duduk ni semua bagus-bagus je kan. Nak tahu dia punya tamlang, ajak musafir. Baru kau tengok dia punya taring keluar. Kan? Waktu musafir boleh tengok. Hari ni orang rumah kita tengok baik je. Abang nak air, abang nak makan, kau pergi keluar musafir dengan dia, kau akan tengok dia punya tanduk antena keluar. Tengok. Kita duduk di rumah, kita tak tahu macam mana. Isteri pun akan tahu bagaimana perangai suami. Tengok dalam musafir, kita akan tengok orang ni boleh bantu orang ke, dia ni nafsi-nafsi ke, dia pentingkan diri sendiri ke, akan terlihat. Itu memang benar. Sebab tu tuan-tuan, mencari sahabat dalam perjalanan orang soleh penting. Nah, itu panduan. Nak musafir, Rasulullah kata, jangan berseorang diri. Orang yang bermusafir seorang diri binasa. Sebab tu jangan. Kena ada kawan. Dan Rasulullah kata, bila kamu maknanya bermusafir dua orang, hendaklah seorang daripadanya dilantik sebagai ketua. Itu adab. Adab bermusafir. Bila dua orang, tadi seorang tak boleh, binasa. Dah pergi dua orang, lantik seorang ketua daripadanya. Mesti. Supaya yang seorang mengikut arahan. Jangan tak ada ketua. Ibarat bawa kereta tak ada kemudi, masing-masing yang beri arahan kan? Habis binasa tuan-tuan. Saya nanti soal. Sebab tu Rasulullah SAW mengatakan, apabila kamu bermusafir, Rasulullah kata, jangan tinggalkan solat berjamaah, dan hendaklah seorang daripada kamu menjadi apa, melaungkan azan dan iqamah, dan seorang lagi menjadi imam, dan yang tua daripadanya menjadi imam. Itu panduan Rasulullah. Rasulullah kata, kalau kau musafir, jangan tinggalkan solat, dan apabila kamu berhenti untuk sembahyang, hendaklah seorang daripadanya melaungkan azan dan iqamah, dan orang yang lebih tua daripadanya menjadi imam. Itu panduan dalam musafir kan. Rasulullah dah tunjuk. Sebab tu ada adab tuan-tuan. Kalau berjalan jangan seorang-seorang, bahaya. Nah, kena ada kawan dalam musafir kan. Suka kepada kebaikan, dan musafir ni cari orang yang soleh-soleh kan. Suka kepada kebaikan, boleh membantu, iaitu rakan yang boleh mengingatkan kepada seseorang apabila dia lupa. Itu namanya sahabat. Kalau kita baca dalam Sirus Salikin, dia sebutkan ciri-ciri sahabat ini. Syarat-syarat untuk cari sahabat ni ada 25 syarat yang diistilahkan orang tu boleh jadi sahabat. Baca kitab Sirus Salikin.
disebut. Jadi tuan-tuan, seterusnya menolongnya apabila dia ingat untuk melakukan sesuatu dan menyabarkannya apabila berada dalam kesempitan. Itu sahabat. Itu pentingnya orang yang dalam perjalanan. Kalau susah, mana dia sabar kan? Kalau dibuat satu, tolong kan? Lepas tu kalau kita pergi haji, ini semua kita boleh tengok. Nak tahu orang boleh tolong, boleh bekerja, bantu. Kadang-kadang dia bukan, dia cuma orang yang pergi, tapi sanggup menolong mutawif tu, angkat barang kerja. Sebenarnya kerja tu kerja mutawif, tapi dia tolong sama. Jadi itu memang kita melihat di sana, ni tanda-tanda tu, kebaikan tu ada pada dia. Jadi kan tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Yang ketujuh, melantik ketua rombongan dalam kalangan orang yang paling baik akhlaknya. Sebab tu kalau berjalan tuan-tuan, kita nak pergi mana-mana pun mesti ada ketua yang dilantik dalam perjalanan. Dalam rombongan tu mesti ada leader dia, ketua dia. Kalau kita pergi umrah, ada mutawif dia. Mutawif tu ketua kan? Kena ikut arahan mutawif kan? Mesti maknanya yang berakhlak, yang bertoleransi dan paling berilmu berkenaan dengan Al-Quran dan As-Sunnah kan? Orang yang berilmu. Ketua rombongan adalah penting bagi menghapuskan perbezaan pendapat yang boleh menimbulkan kecelaruan pada masa menunaikan ibadah haji. Kalau semua nak jadi ketua, wah payah kan? Sebab tu kalau musim haji itu dia ada, maknanya setiap muasasah tu ada dia punya ketua dia. Muasasah, ni ustaz yang jaga muasasah nombor berapa, semua rujuk itu kan? Sebab tu kita kalau bukan ketua dalam muasasah, jangan mengeluarkan fatwa ya. Walaupun kita orang tahu kita ni Pak Imam, jangan bagi tuan-tuan. Dia akan menimbulkan fitnah, perbalahan. Ini pengalaman tuan-tuan. Saya pergi 2007, pengalaman. Sebab di muasasah kita tu ada dia punya guru agama dia. Orang datang rujuk kita, dia tahu kita Pak Imam besar benar ilmu. Enggak kan? Apa pun masalah semua rujuk kita. Sudah saya kata. Saya ni bukan guru agama tabung haji. Jangan rujuk saya. Jadi bila dia tanya masalah, kita jawab. Dia dah tanya, kita jawab. Kita punya jawapan, dia bawa cerita pula dekat ustaz tabung haji pula. Sudah. Ustaz tu abang haji tu kata, dah dia bercanggah dengan kita punya pendapat pula. Itu jadi fitnah besar. Sebab tu tuan-tuan, penting tu bila ada ketua, rujuk ketua. Jangan rujuk yang lain. Kena pakai satu je. Walaupun orang yang ada dalam tu orang yang ada ilmu, kecuali diminta oleh ketua untuk memberikan, itu tak apa kan? Sampai jadi berbalah pergi ya. Jadi berbalah. Semua datang duk jumpa kita, tanya masalah. Saya kata tanyalah, guru agama ada. Dia kata segan nak tanya. Segan, habis tu aku bagi jawapan, kau pergi bawa cerita kat sana pula. Tu kan semua nak kena tu kan? Kita nak pergi buat ibadat, jadi fitnah banyak. Susah. Jadi tuan-tuan, penting maknanya melantik ketua ni kerana apa? Untuk menolak perbezaan pendapat. Kalau banyak ketua, masalah. Sebab tu satu muasasah ada satu pakar rujuk, ada satu guru agama. Itu je. Dia tak boleh banyak.
Jadi tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, yang ke-8, sentiasa memperelokkan percakapan. Maknanya sebelum pergi haji tuan-tuan, belajar, kawal percakapan, elokkan percakapan kita, supaya bila sampai di tanah, di maknanya di ardul di bumi haramain, perkataan kita terkawal. Sebab bumi haram ini tuan-tuan, ini memang saya tengoklah, Masya Allah, memang bumi yang penuh dengan keberkatan, terutamanya musim haji, Allah Ta'ala ni kalau dia bagi dalam musim haji ni tuan-tuan, dia bagi cash. Allah Ta'ala kalau dia bagi sesuatu, dia bukan dia bagi hutang, dia bagi secara cash, kan? Kau cakap gini-gini, kejap lagi kan dapat dah abuan. Ini tuan-tuan, jangan waktu kalau pergi baik umrah, baik haji, maknanya kena kawal percakapan. Ada satu kes berlaku. Dia kata saya ni, dia kata daging ayam memang saya tak makan, kan? Saya tak berapa makan daging ayam. Tiba kat sana, memang betul tak boleh makan daging ayam. Orang tu masak pula daging ayam tiap-tiap hari. Tak boleh makan tuan-tuan. Habis nak makan apa? Larat makan aiskrim je. Balik sembahyang aiskrim, baiklah. Tak hijau mata. Tuan, jangan kalam, jangan lepas. Jangan lepas kalam. Allah Ta'ala bagi secara tunai. Mak pergi tengok sendiri depan mata. Kalau musim haji tu, Masya Allah, kan? Kita duk cakap lah, saya pergi sini insya-Allah boleh cakap Arab, tak sesat. Saya sesat 15 jam di Mina tu tuan-tuan. Di Mina sesat 15 jam. Kita ingat kita pandai cakap Arab, kita tanya tu yang jadi polis tu tak boleh cakap Arab. Kita nak tanya siapa? Dia orang Arab, dia tak faham cakap Arab kita. Wah, sudah 15 jam sesat. Dok pusing, cari mana satu kita punya kemah. Allah, lelah, hilang pikiran. Allah Ta'ala sampaikan dekat masjid. Saya kata masjid ni dekat Turun Muasim, jauh, dah memang penghujung Mina. Kita ni punya jalan kita tak tahu dah, agaknya dah memang habis penat. Masuk dalam, ambil wuduk, sembahyang 2 rakaat. Kita keluar balik, ihdinas siratal mustaqim, duk pusing, rupanya sebelah aja kemah. Allah, puas punya jalan sebelah aja kemah. Jadi tuan-tuan, kita jangan buat handal kan? Allah Ta'ala bagi cash. Memang tu. Sebab tu nak pergi haji, kawal, belajar kawal cakap dulu. Kan? Akhlak jaga. Kan? Menunjukkan akhlak yang baik kepada jamaah haji yang lain. Ketika bermusafir, segala akhlak dalam seseorang yang selama ini disembunyikan, mudah terdedah dengan orang lain. Mana kalau kita pergi sana dalam musim haji, akhlak kita yang buruk-buruk ni mudah akan nampak. Kita akan nampak. Orang duduk ni kan, dalam lift, bangunan
hotel lift. Dia jahat, dia jadi jahat. Kan? Dia tekan semua nombor. Tu jadi jahat tak? Ya. Ini tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Akhlak tak berapa bagus. Dan yang mampu menunjukkan akhlak yang mulia ketika bermusafir, pasti akan menunjukkan akhlak yang lebih baik ketika tak bermusafir. Itu dia punya panduannya. Kalau sekiranya bermusafir akhlak baik, makna ketika tak musafir akhlak dia memang bagus. Yang kesembilan, mengucapkan selamat tinggal kepada saudara mara dan teman-teman yang mengharapkan doa daripada mereka. Sebab tu tuan-tuan, kita ni dalam masyarakat kita tak, dia satu amalan yang baik sebenarnya. Kita buat kenduri kan sebelum pergi haji. Sebenarnya kenduri sebelum haji tu dia satu amalan yang baik. Kita nak pergi tiap-tiap rumah kita tak mampu. Sebab tu orang dulu-dulu punya amalan tu, nak pergi haji himpun, panggil orang kampung. Masa-masa selepas daripada habis makna majlis, duk sana minta maaf, ucap selamat tinggal. Orang dulu buat tu, betul lah tu. Kita pula salah tafsir. Ini buat ni dah 2 kali dah kenduri, kawat banyak orang buat. Dia salah. Dia salah tafsir. Orang dulu buat tu kerana susah untuk menghimpun dan berjumpa dengan orang. Pergi ke rumah kenang, tak ada kat rumah, buat hari kenduri. Bukan kerana nak duit. Kerana apa tuan-tuan? Kerana nak doa. Di sana ada doa. Yang keduanya ada maknanya ucapan selamat. Kan? Kerana doa orang musafir berkat, makbul. Tuan-tuan kena faham. Sebab tu orang dulu-dulu buat majlis tu, kenduri tu, panggil satu kampung tu datang. Kerana susah nak berjumpa tu, senang dengan satu majlis. Tengok orang dulu-dulu punya, dia punya amalan tu tuan-tuan, dia ada dia punya asas dia. Asalnya ada. Bukan saja-saja dia buat. Yang keduanya dia buat tu kerana sebelum pergi memperbanyakkan sedekah, bagi orang makan. Dengan tujuan apa? Sedekah itu akan menolong, memudahkan urusan perjalanannya. Tengok ada? Kita je yang menganggap benda tu lain. Kalau dulu-dulu tuan-tuan, kalau orang nak pergi haji ni satu kampung potong lembu tu, kan, kita duduk kampung tu lah, hantar satu bas tu. Orang yang hantar lebih ramai daripada yang dia hantar. Kelana Jaya tu tak boleh masuk. Sekarang dah senang, kan? Tinggalnya balik dia tu. Kenapa? Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, adab adab penting, kan? Dan yang ke-10, menunaikan solat 2 rakaat sebelum keluar, berdoa agar Allah menjaga ahli keluarga dan anak-anak yang ditinggalkan. Itu dinamakan solat musafir. Solat musafir ni ketika mana nak bergerak, nak bermusafir, maka solat musafir dan berdoa kepada Allah supaya Allah Ta'ala menjaga orang yang ditinggalkan dan selamat ahli keluarganya dan selamat harta bendanya dan selamat dalam perjalanan. Itu di antara perkara yang diminta dalam doa. Ini 10 maknanya perkara yang dilaksanakan, adab yang perlu dilaksanakan sebelum pergi. InsyaAllah nanti kita tengok adab-adab dan rahsia pula dalam ibadah haji itu sendiri, sekiranya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala
Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.